Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni tak ada kelas Google Meet Live, tapi hari ni Muklimah nak bagi kerja rumah, kena buat eksperimen. Okey, eksperimen dalam buku teks je. Boleh tengok buku teks. Okey, ambil buku teks. Ambil buku teks ni. Buka muka surat 146. 146 ni. Okey, muka surat 146. Okey, yang ni. Minggu lepas kita belajar tajuk apa? Tajuk bahan ke? Minggu lepas belajar tajuk bahan. Macam contohnya benda tu diperbuat daripada apa? Pada getah ke, pada kayu ke, daripada sumber tumbuh-tumbuhan ke, bahan ke? Ada beberapa sumber ke? Ada 4 sumber untuk setiap benda-benda yang dicipta dekat sekeliling kita ni. Okey, hari ni kita nak buat eksperimen ni. Eksperimen aktiviti 2 ni kita nak tengok menentukan sifat bahan yang dapat terapung atau tenggelam. Kita nak tengok benda tu boleh terapung atau tenggelam kan. Boleh tengok dalam ni apa benda yang kita perlukan. Okey, satu kita perlukan. Okey, ikutlah. Muklimah nak ke korang ada satu bekas bekas contoh tupperware lah. Bekas yang duk sinar. Yang contoh kita masukkan air, kita masukkan air, kita boleh tengok, boleh nampak satu contoh bekas tupperware tak apa, bekas besar pun tak apa, akuarium besar sikit pun tak apa, asalkan boleh nampak air dalam tu. Okey, satu bekas besar, tak siap kecil, nak besar. Lepas tu ada benda-benda lain yang kita nak test. Contoh dalam buku teks tu ada belon, ada pembaris, ada pensel kan. Okey, dalam untuk eksperimen kali ni korang kena cari paling kurang 5, paling kurang tak say 4, 3, 2 tak say. Nak paling sikit 5, paling banyak 10. Okey, so benda yang korang kena ada 5 hingga 10. Contoh Muklimah ada, okey, tak ada bekas ke? Bekas. Benda yang kita nak test, contoh ni. Klip kertas besi 1. Contoh tisu 2. Contoh sudu besi 3. Magnet 4. Pensel 5. 6 ada skru besi. 7 ada plastik. Okey, 8 ada bola plastik. Muklimah ada 8 benda. Korang kena cari 5 hingga 10 benda dah. Ikutlah 5 ke, 6 ke, 7 ke, 8 ke, 9 ke, 10. 10 lah paling banyak. Okey, nak kena ada bekas 1. Lepas tu kena ada 5 hingga 10 bahan yang kita nak test. Okey, Okey, kita ikut langkah-langkah dalam buku teks. Okey, nombor 1, isi air dalam bekas plastik sehingga separuh penuh. Kalau bekas korang lagi besar daripada bekas Muklimah pun tak apa. Tapi jangan lagi kecil lah. Lagi kecil susah. Sebab banyak benda kita nak masukkan. Jadi masukkan air separuh dah. Jangan masuk sampai penuh. Masuk separuh sahaja. Okey, masukkan air separuh. Okey, yang contoh bekas Muklimah macam ni, separuh gini lah. Okey, lepas tu masukkan semua objek yang diuji dalam bekas plastik dan mulakan jam randik. Maksudnya mula kira. Sebabnya kita tengok nombor 3. Lepas nombor 3 tu dia tulis, selepas seminit perhatikan kedudukan objek yang diuji. Maksudnya lepas masukkan benda tu, tengok lepas seminit, kena tengok jam. Lepas seminit barulah kita boleh tengok apa yang terjadi pada benda-benda yang kita masukkan dalam air ni. Okey, masukkan benda-benda yang kita cari tadi, bahan-bahan tadi, 5 hingga 10 bahan tu. Lepas tu tunggu seminit, tengok jam, tunggu seminit. Lepas tu tengok balik apa yang terjadi, sama ada dia terapung atau tenggelam ni. Okey, contoh Muklimah ada bola. Okey, letak bola. Okey, yang ni kena tunggu seminit. Letak je semua, tunggu seminit. Letak plastik. Letak Muklimah punya skru besi, ada pensel letak, ada magnet boleh letak, ada klip kertas,
Okey. Dan ada sudu mak limah punya lah. Kalau korang tak sama dengan mak limah pun tak apa. Sudu besi, last sekali tisu. Mak limah ada tisu. Okey, mak limah ada tisu. Okey, kalau korang 5 hingga 10 bahan korang tu tak sama dengan mak limah pun tak apa. Asalkan jangan besar sangatlah. Asalkan boleh muat dalam beg, dalam bekas plastik ada air ni. Okey, lepas tu bubuh semua. Tunggu seminit. Okey. Tengok jam, tunggu seminit. Okey, ni mak limah punya bahan-bahan tadi selepas seminit. Okey, boleh tengok ada skru besi memang tenggelam, sudu tenggelam, magnet tenggelam, tu tisu. Tisu tadi dia di atas tapi lepas seminit dia tenggelam dah. Okey, yang tak tenggelam apa? Bola plastik. Lepas tu plastik ni. Plastik ni tak tenggelam. Yang plastik tenggelam. 1, 2, sudu 3, tisu 4, magnet 5, skru besi 6. Ada satu lagi, pensel. Mana pensel? Tu pensel 7, sudu besi 8. Okey, ada 8 benda. 7, 8 benda ni ada yang tenggelam, ada yang terapung. Okey, sekarang korang tengok dalam buku teks. Okey, tengok dalam buku teks. Okey, buku teks ni nombor 4 rekod pemerhatian dalam jadual. Okey, yang ni Muallimah nak semua tulis dalam buku tulis panjang. Okey. Okey, dalam buku tulis panjang, buku tulis sains panjang tu kan, muka surat baru start dengan yang tempat bergaris. Muka surat baru, buku tulis panjang, tempat yang bergaris. Kalau buku surat baru, tempat kosong tu biar je dia kosong. Tempat yang bergaris, tulis yang eksperimen ni. Macam biasa, kita mula-mula kena tulis aktiviti 1, tujuan, alat dan bahan. Semua ni kena tulis yang ni dulu. Langkah-langkah ni tulis 1, 2, 3, 4. Okey, gambar ni tak apalah. Tulis langkah-langkah 1, 2, 3, 4. Okey, nombor 4 buat jadual. Okey, jadual tu apa ni? Kotak-kotak ni nama dia jadual dah. Jadual. Ikut jadual ni dulu apa? Objek yang diuji, pemerhatian, berada atas air, permukaan air atau berada di bawah permukaan air. Inference. Okey. Kita ni sini dia tulis belon sebab dia guna belon. Okey, kalau awak guna belon awak boleh tulis belon. Kalau macam mak limah tak guna belon. Jadi mak limah guna apa tadi? Bola plastik, pensel. Okey, senaraikan semua bahan awak. Senaraikan. Kalau mak limah kena senaraikan bola plastik, pensel, sudu besi, skru besi, tisu, magnet, plastik. Plastik. Okey, kena tulis senarai sini. Kemudian awak sini, dekat sini, sama ada awak pemerhatian awak apa selepas seminit tadi. Apa yang mana yang berada di permukaan air terapung, yang mana berada di bawah permukaan air yang tenggelam. Okey, inference. Inference ni apa? Apa dia inference? Inference tu sebab. Okey, kenapa dia tenggelam? Kenapa dia terapung? Sebab dia apa? Sumber dia apa? Bahan dia apa? Okey, contoh tadi mak limah punya tenggelam yang terapung. Contoh pensel. Okey, pensel dia terapung. Tulis sini pensel berada di permukaan air. Okey, tick, right dekat sini sebab dia berada di permukaan air, dia terapung. Okey, dekat pemerhatian kalau pensel tulis inference dia pensel berasas menggunakan sumber asas apa? Kayu. Pensel menggunakan sumber asas kayu. Pensel diperbuat daripada sumber asas kayu. Itu inference dia. Sebabnya dia sebab daripada dia kayu, dia boleh terapung. Terapung dalam masa seminit lah. Dalam masa seminit tu dia terapung sebab dia kecil. Kalau kayu yang berat, yang besar dia tenggelam lah. Tapi kita guna pensel yang kecil je. Itulah contoh satu lagi kalau tenggelam besi, sudu besi, tick right dekat yang berada di bawah permukaan air. Inference dia apa? Sebab besi, sudu besi diperbuat daripada apa? Logam. Besi tu dikira logam lah. Sudu besi diperbuat daripada logam. Okey, senaraikan 10. Atau say 2 je. Sini dia buat 2 je. Tapi awak kena buat 5 hingga 10. Kalau awak ada 5, buat 5. Kalau ada 8, buat 8. Kalau ada 10, buat 10 semua. Kemudian lepas siap 10, lepas siap 5 hingga 10 tu,
Soalan ni kena jawab juga dalam buku tulis panjang besar tu juga. Dalam buku tulis tu juga kena jawab soalan ni. Apa pemerhatian dalam aktiviti? Okey, yang ni dah dijawab dalam nombor 1 tak apa, dah dijawab dalam kotak ni. Pemerhatian awak ni sama ada daripada permukaan atau di bawah. Okey. Yang kedua, nyatakan sifat bahan yang diuji dalam aktiviti ini. Yang ni dijawab dalam inference. Okey, tak apa. Kalau awak siap dah yang dalam kotak ni, inference tu maksudnya yang nombor 2 ni maksud inference lah. Apa sifat? Bukan. Sorry. Okey, nombor 2. Apa sifat bahan yang diuji? Okey, inference tadi sumber asas. Apa sumber asas bahan ni? Okey, yang dekat inference sebab kan? Sebab dia, kenapa dia tenggelam atau dia terapung? Sebab dia sumber bahan apa? Okey, sekarang nombor 2 tanya sifat bahan. Sifat apa yang kita tengah uji ni? Ni sifat apa ni? Yang kat sini nombor 2 tu jawapan dia. Okey, nombor 3. Objek yang diuji manakah yang boleh terapung di permukaan air? Okey, yang ni jawapan nombor 3 ni. Pilihlah yang mana yang terapung. Okey, jawab je dekat bawah nombor 3 ni. Okey, kita boleh boleh. Ni dalam, semua ni kena tulis dalam buku panjang. Buku tulis panjang mula dari yang bergaris. Muka surat baru yang bergaris. Kemudian sambung je muka surat belakang, muka surat belakang, muka surat belakang tu. Kalau tak mahu muka surat yang bergaris tu, sambung di muka surat yang kosong tu. Mungkin di sini bergaris, kayak contoh sini kosong kan. Sini bergaris, belakang ni kosong. Okey, awak start tulis dekat bergaris. Kalau tak muat, tulis sambung dekat yang kosong tu. Dalam buku tulis panjang tu kan. Okey. Sampai nombor 3. Daripada awal ni sampai akhir. Okey. Kalau tak faham, boleh message muallimah. Okey, kalau tak faham, message muallimah tanya macam mana. Okey, kalau dah siap buat ni dalam buku tulis panjang, ambil gambar, hantar pada muallimah. Okey, siap eksperimen dalam buku tulis, semua dalam buku tulis panjang. Okey, lepas tu hantar gambar yang tulis dalam buku panjang tu pada muallimah dalam Google Form atau dalam Telegram. Okey, faham kan? Kalau tak faham, boleh message tanya muallimah. Okey, Assalamualaikum.